Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang ahli iaitu Faris Akmal, Alexander dan saya, Muhammad Hamdi akan membentangkan dan membincangkan tugasan 3 wacana penulisan yang berkaitan topik jenis-jenis wacana. Baiklah, sebelum kita membincangkan topik ini dengan lebih mendalam, mari kita kenali dahulu apa itu wacana. Menurut Kamus Dewan, wacana merupakan keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan ucapan, penuturan atau percakapan. Manakala, berdasarkan tafsiran Kamus Linguistik, wacana merupakan unit bahasa yang lengkap dan tertinggi terdiri daripada deretan perkataan dalam bentuk lisan atau tulisan. Seterusnya, menurut Asma Haji Omar, wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat. Wacana boleh terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab buku dan sebagainya. Akhir sekali, menurut Nik Safiah Karim, wacana merupakan sebagai gabungan beberapa ayat yang membentuk kesatuan yang utuh dalam bentuk teks seperti rencana. Baiklah, dalam konteks ini, wacana dapat dikelaskan kepada dua, iaitu wacana lisan dan wacana tulisan. Baiklah, wacana yang pertama, wacana lisan, merupakan wacana yang dihasilkan secara lisan iaitu secara langsung antara penutur dengan pendengar. Wacana lisan ini mempunyai ekspresi wajah, nada suara serta gerak badan. Contohnya, perbualan harian, temu ramah, ceramah, ucapan, khutbah, siaran televisyen dan radio. Wacana lisan ini bersifat spontan dan terdapat pengaruh dialek dan pantang larang. Manakala wacana yang seterusnya ialah wacana tulisan. Wacana tulisan ini disampaikan secara penulisan antara penulis dengan pembaca. Wacana tulisan ini merupakan komunikasi satu arah ataupun dikenali sebagai komunikasi tidak langsung. Terdapat 4 jenis wacana tulisan iaitu penulisan deskriptif, naratif, argumentatif, persuasif. Contohnya, rencana, akhbar, majalah, buku dan novel. Seterusnya ialah jenis-jenis wacana tulisan. Wacana tulisan yang pertama ialah penulisan deskriptif. Penulisan deskriptif ini adalah untuk menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Penulisan deskriptif ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan jelas sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca atau merasakan hal yang dihuraikan. Manakala penulisan yang seterusnya ialah penulisan naratif. Penulisan naratif ini mengisahkan sesuatu peristiwa secara berterusan berdasarkan turutan kejadiannya. Penulisan naratif ini bertujuan untuk menceritakan sesuatu kejadian yang telah disaksikan, dialami dan didengar oleh penulis. Baiklah, dalam penulisan argumentatif pula, bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar dapat menerima idea atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Baiklah, terdapat beberapa ciri penulisan argumentatif. Antaranya ialah, yang pertama, mempunyai idea atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Yang kedua, ada alasan atau fakta yang menyokong hujah. Dan yang terakhir, mempunyai kebenaran berdasarkan alasan atau fakta. Baiklah, kita masuk kepada jenis penulisan wacana yang terakhir iaitu penulisan persuasif. Penulisan persuasif ini merupakan ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulis. Kebiasaan penulisan ini disertai dengan penjelasan dan fakta sehingga meyakinkan serta mempengaruhi pembaca. Baiklah, kita teruskan lagi perkongsian ilmu kita ini dengan lebih lanjut. Terdapat beberapa ciri wacana yang kita dapat kenal pasti, antaranya ialah mengandungi maklumat baharu, mempunyai unsur susun atur, mempunyai tujuan, hubungan penutur dengan pendengar, hubungan penutur dalam masyarakat dan ciri yang terakhir, tautan dan kohesi. Salam sejahtera pada
Dr. Widawati, dan kepada semua rekan-rekan seperjuangan saya sekalian. Pada hari ini saya akan membentang mengenai ciri-ciri wacana. Yang pertama adalah ciri wacana mesti mempunyai tujuan. Setiap ujaran, sama ada dalam bentuk tulisan ataupun secara lisan, perlu mempunyai tujuan. Tujuan yang dihasilkan ini akan menimbulkan interaksi komunikatif. Oke, dan yang seterusnya, wacana yang mempunyai tujuan ini akan dapat menyampaikan maklumat dengan cukup jelas kepada pendengar ataupun kepada pembaca. Pewacana itu mesti ada tujuan, misalnya memujuk, mengemukakan maklumat, memberitahu berita, dan menghujah pandangan. Sesuatu wacana yang utuh adalah mempunyai tujuan. Tujuan ini bukan sahaja dapat menyampaikan maklumat secara jelas kepada pembaca, tetapi juga pembaca akan puas dengan maklumat apa yang dia ingini terdapat dalam sesuatu teks tersebut. Oke, yang seterusnya saya akan jelaskan contoh-contoh wacana yang mempunyai tujuan. Oke, yang pertama saya baca di sini. Etika kerja guru ialah suatu set tingkah laku atau tanggung jawab guru terhadap pelajar, ibu bapak, diri, rekan sejawat, masyarakat, dan negara. Dalam contoh satu ini jelas menunjukkan wacana ini ingin menyampaikan suatu maklumat, yaitu maklumat tentang etika kerja guru. Jadi ayat ini berbentuk ayat penyata. Manakala dalam contoh ayat yang kedua, saya baca di sini, guru perlulah sentiasa mengemaskini kemahiran dan pengetahuan dalam aspek pendidikan, serta berusaha mengaplikasi kaidah-kaidah pengajaran dan pendidikan terkini. Dalam contoh 2 pula menunjukkan suatu ayat perintah ataupun suruhan. Oke. Dalam contoh 2 ini adalah berbentuk ayat suruhan ataupun ayat perintah, yang mana guru digalakkan untuk sentiasa mengemaskini kemahiran dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat dalam kedua-dua contoh ayat ini, beginilah ciri wacana yang punya tujuan. Tidak kira sama ada pembaca ataupun pendengar, mereka akan mendapat maklumat sekiranya sesuatu wacana yang disampaikan itu cukup jelas tujuan yang disampaikannya. Oke, terima kasih. Oke, yang seterusnya saya akan bentang mengenai ciri wacana hubungan penutur dengan pendengar ataupun penulis dengan pembaca. Oke, wacana dalam hubungan ini terdapat 2, yaitu secara lisan ataupun tulisan. Oke, kita lihat wacana secara lisan. Hubungan penutur dengan pendengar ini sangat jelas, yaitu melalui ekspresi wajah, intonasi suara, dan gerak badan penutur itu sendiri dalam menyampaikan maklumat kepada pembaca. Wacana secara lisan ini, dalam hubungan ini, pembicara mendapat respon terus daripada pendengar. Maksudnya, pendengar dapat memberi respon apa yang disampaikan oleh pembicara dalam masa itu juga. Oke. Wacana lisan ini contohnya adalah dalam bentuk perbualan, temu ramah, ceramah, dan sebagainya. Manakala dalam wacana tulisan adalah berbentuk komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi satu arah, yang mana pembaca pembaca tidak memberi respon secara langsung ketika itu. Yang kedua adalah penulis. Dalam wacana tulisan, penulisan itu disunting terlebih dahulu supaya ianya menjadi lebih mantap dan berkualiti ketika dibaca. Oke, di samping itu, pemahaman pembaca adalah melalui pembacaan teks. Dalam hal ini, wacana tulisan dalam hubungan penulis dengan pembaca itu perlu jelas, supaya pembaca dapat memahami teks dengan sangat jelas.
Oke, sebagai contoh wacana dalam tulisan bagi ciri ini adalah tulisan-tulisan dalam akhbar, majalah, dan buku. Oke, sekian. Baiklah, yang seterusnya saya akan membentang mengenai hubungan penutur dalam masyarakat. Oke, setiap wacana itu perlu dikaji kaitan dan kedudukan penutur dalam masyarakat secara amnya. Akan menentukan gaya wacana sama ada formal ataupun tidak formal. Sebagai contoh kalau formal adalah interaksi antara guru pelatih dengan pensyarah, murid dengan guru, sama ada kalau secara tidak formal adalah interaksi antara rekan-rekan sebaya. Oke, dalam hubungan ini akan menghasilkan kesan dialek sosial dalam pertuturan. Oke, selain itu, kalau dalam bentuk tulisan, hubungan ini akan mempengaruhi susunan frasa ayat, susun atur ayat, dan juga kepanjangannya. Oke. Dan yang seterusnya, hubungan penutur dalam masyarakat ini menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Oke, ciri yang seterusnya adalah wacana mempunyai unsur susun atur. Oke, wacana boleh disusun atur berdasarkan waktu, tempat, keutamaan, sebab, akibat, dan sebagainya. Oke, kita boleh lihat di sini terdapat 15 hubungan. Sebagai contoh, hubungan sebab akibat, hubungan alasan akibat, hubungan sarana hasil, hubungan sarana tujuan, hubungan latar kesimpulan, hubungan kelonggaran hasil, hubungan syarat hasil, hubungan perbandingan, hubungan frasa, hubungan implikatif, itu penghuraian, hubungan editif waktu, hubungan editif bukan waktu, hubungan identifikasi, hubungan generik spesifik, hubungan ibarat. Semua hubungan ini ditentukan oleh pewacana, dan hubungan-hubungan ini boleh dihubungkan dengan menggunakan penanda wacana. Oke, yang seterusnya kita lihat apa pula dengan penanda wacana. Oke, ada 3 kategori di sini. Yang pertama adalah kronologi, yang kedua organisasi, yang ketiga dalam bentuk idea. Oke, bagi kronologi sebagai contoh adalah lantas, akhirnya, kini, dan banyak lagi. Organisasi pula adalah mempertautkan suatu bahagian wacana dengan bahagian yang lain. Sebagai contoh, pertama tegasnya, contohnya, dan banyak lagi. Dan yang ketiga adalah penanda wacana dari segi bentuk idea, yaitu hubungan fakta-fakta ataupun idea-idea. Oke, yang pertama dari segi mengembangkan idea, contohnya malah, satu lagi, selain itu. Oke, yang kedua pertentangan idea, contohnya tetapi, sama ada, sebenarnya, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah hubungan idea, jadi, maka, kecuali, dan lain-lain. Demikianlah serba sedikit contoh penanda wacana. Seterusnya adalah wacana bermaklumat. Oke, terdapat 2 jenis bermaklumat. Yang pertama adalah maklumat lama dan maklumat baru. Bagi maklumat lama telah dinyatakan dahulu. Maklumat itu telah dinyatakan dahulu dan terdapat dalam ayat yang sebelumnya. Bagi maklumat yang baru, andaian pendengar atau pembaca itu tidak mengetahui maklumat itu sebelum ini. Oke, dan setiap maklumat dalam ayat perlu menunjukkan kesinambungan dan pertautan antara satu dengan yang lain. Baiklah, yang seterusnya adalah ciri wacana yang mempunyai tautan dan kohesi. Tautan ini penting karena tautan dapat mewujudkan kesinambungan antara sebahagian teks dengan yang lain, sehingga membentuk suatu kesatuan. Oke, kohesi merujuk kepada ide atau esai yang dijalin rapi sehingga menjadi bersepadu. Kohesi juga memperlihatkan jalinan ujaran dalam bentuk ayat bagi membentuk suatu teks atau konteks dengan menghubungkan makna yang terkandung di dalam unsur.
Baiklah, yang seterusnya dalam slide ini adalah sebuah contoh teks. Oke, kita boleh lihat bagaimana tautan dan kohesi itu melalui teks ini. Oke, saya baca di sini. Pertama sekali, elemen nilai dan etika. Penggunaan penanda wacana pertama sekali itu jelas menunjukkan satu hubungan daripada teks perenggan sebelumnya dan untuk perenggan yang seterusnya. Oke, guru sememangnya mempunyai etika kerjanya tersendiri. Terdapat 7 nilai utama menjadi fokus etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Nilai-nilai itu adalah amanah, benar, bijaksana, bersyukur, dedikasi, ikhlas, dan penyayang. Etika kerja guru ialah suatu set tingkah laku atau tanggung jawab guru terhadap pelajar, ibu bapa, rakan sejawat, masyarakat, dan negara. Dalam teks ini, kalau kita lihat secara keseluruhannya, jelas menunjukkan ada tautan daripada ayat sebelumnya dan ayat selepasnya. Oke, poin utama dalam teks ini adalah mengenai elemen nilai dan etika. Teks ini berjaya menyampaikan suatu penyampaian maklumat yang cukup jelas karena mempunyai tautan dan kohesi yang mantap. Oke, dan jelas menunjukkan terdapat penggunaan beberapa penanda wacana sehingga memperlihatkan teks ini mempunyai keutuhan wacana dari segi tautan dan kohesi. Baiklah, sekarang saya akan teruskan kepada konsep kejelasan dan gaya penulisan. Yang pertama, penulisan secara objektif. Yang kedua, penggunaan bahasa formal. Yang ketiga, penulisan ayat yang jelas. Yang keempat, perkembangan idea secara logik. Dan yang terakhir, langkah-langkah penulisan akademik. Baiklah, sekarang saya akan meneruskan tentang apa itu penulisan secara objektif. Yang pertama, penulisan secara objektif mempunyai laras bahasa tersendiri. Yang kedua, ia juga menekankan fakta yang konkret. Yang ketiga, penulisan secara objektif juga tidak mengandungi nilai emotif. Yang keempat, penulisan ini juga tidak bersikap bias. Dan yang terakhir, penggunaan perkataan yang neutral. Seterusnya, penggunaan bahasa formal. Yang pertama, ia menggunakan bahasa baku. Yang kedua, penggunaan bahasa formal juga dimaksudkan dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Yang ketiga, ia juga berintonasi. Dan yang terakhir, ayat dan imbuhan sangat gramatis. Beralih kepada konsep kejelasan dan gaya penulisan yang keempat, iaitu penulisan ayat yang jelas. Yang pertama, cirinya ialah mengekalkan isu utama. Yang kedua, memfokuskan kepada mesej yang ingin disampaikan. Yang ketiga, mensasarkan kepada kumpulan tertentu. Yang keempat, penggunaan istilah positif. Dan yang terakhir, penggunaan laras bahasa formal. Teruskan kepada perkembangan idea secara logik. Yang pertama, mempunyai kesatuan makna yang utuh, iaitu mempunyai kata hubung yang tepat dan penanda wacana yang betul. Yang kedua, penghuraian idea yang sangat jelas dengan tanda baca yang betul dan penggunaan istilah yang sesuai. Dan yang terakhir, urutan yang sangat logik dan mempunyai bukti serta contoh, iaitu mempunyai kepelbagaian struktur ayat dan memiliki sumber yang tepat. Baiklah, sekarang kita akan teruskan kepada langkah-langkah penulisan akademik. Yang pertama, format dan struktur penulisan, iaitu sistematik dan terarah, mempunyai pendahuluan isi kandung dan kesimpulan. Yang kedua, mempunyai idea, maklumat dan fakta, iaitu pencerahan maklumat dan fakta serta input utama penulisan. Langkah yang ketiga, gaya penulisan yang baik, iaitu mempunyai ragam dan struktur ayat serta maklumat yang hendak disampaikan dalam keadaan yang jelas, penggunaan istilah yang gramatis. Dan yang terakhir, sumber rujukannya juga perlu bagi menentukan topik, mengumpul data, mengklasifikasikan data, meneliti hasil penulisan dan akhir sekali, penyebarkan hasil.